Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia al-ikhlasu fil amal. Berkata Ruwaim, al-ikhlasu fil amal huwa an la yurida sahibuhu alaihi iwadan fi daraini. Artinya ikhlas di dalam amal itu iaitu bahawa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Yakni jangan berkehendak dengan amalnya itu melainkan semata-mata kerana Allah. Inilah dinamai ikhlas orang yang siddiqin dan orang yang arifin. Kita sebut dah ikhlas ni ada banyak peringkat. Dan ikhlas yang paling benar iaitu ikhlas orang siddiqin. Orang yang jujur dengan Allah, segala perbuatan dia betul-betul jujur dengan Allah. Apa yang ia buat semua kerana Allah Ta'ala. Amal ibadat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak pernah mensyirikkan ketika melakukan ibadat dengan suatu pun kepada Allah. Yakni semata-mata kerana Allah, tidak ada makna lain. Ni ikhlas orang siddiqin dan orang yang kenal Allah. Kerana kalau ibadat masih lagi kerana dunia, ni orang hina buat kerja. Orang yang jahat, orang yang khianat buat ibadat kerana dunia. Manakala orang yang tertipu pula, orang buat ibadat kerana akhirat, kerana syurga, kerana neraka. Tetapi orang yang jujur, orang yang kenal Allah Ta'ala, nescaya ibadat tu dia akan persembahkan kepada Allah semata-mata. Ni ikhlas maksud dia. Maka kita tak boleh paksa seseorang itu buat ibadat kerana Allah. Ada orang ibadat kerana syurga, ada ibadat kerana takut kepada neraka, tu menurut iman dia lah. Menurut iman dia. Maka katanya Syekh Wahabi, dia kata orang sufi ni mengarut kecek. Orang buat ibadat kerana syurga, tiba-tiba tak si syurga. Orang ni kaya dah ni, tak si dah ni. Syurga kita nak minta dengan Allah Ta'ala boleh. Ya Allah ya Tuhanku. Nabi pun sebut, siapa dia yang minta tiap-tiap hari 3 kali sahaja, Ya Allah ya Tuhanku,
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta ridhamu dan syurgamu. 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Siapa dia yang berkata, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada marah kamu dan neraka. 3 kali. Nescaya neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan ia daripadaku. Maka meminta syurga ataupun meminta jauh daripada neraka tak apa. Kalau lagu tu tak boleh minta syurga. Nabi Muhammad kata, kalau nak minta, mintalah syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Lepas tu hak ni kata, ibadat tak boleh kerana syurga. Ibadat tak boleh kita niat kerana syurga. Manakala minta syurga boleh. Nabi pun suruh minta syurga, minta jauh daripada neraka. Hak tu Nabi suruh. Dan orang sufi tak pernah marah. Minta syurga. Nak minta ke apa dia? Minta lah. Kerana Tuhan tu ada belaka bagi dia. Manakala tujuan di dalam ibadat tak boleh kerana syurga. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan ia mengkongsikan ketika buat amal itu, amal ibadat itu, selain daripada Allah, niat benda lain lagi. Jadi kena niat kerana Allah ibadat. Minta permintaan itu tak apa. Jadi orang sufi lah yang benar buat ibadat kerana lillahi ta'ala. Tak ada buat ibadat kerana syurga. Semua kita kata lillahi ta'ala dah. Kalau ada kata lil jannah ada. Tetapi banyak mana orang sembahyang, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat lillah, semata-mata kerana Allah. Tiba-tiba masih nak selain daripada Allah. Dan ketahui olehmu bahawa lafaz sidik itu diistiamalkan pada 6 tempat. Sidik-sidik ni, jujur-jujur ni kena kepada 6 tempat. Kalau tak kena pada 6 tempat ni, orang tak panggil jujur lagi. Pertama, sidqun fil qawli. Benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Kecek benar, kecek jujur. Tu orang panggil sidik. Kalau kecek menipu, tiba-tiba saya ni orang sidik, orang benar, orang jujur. Jujur lagu mana? Demo lagu mana? Kecek ngarut dah, kecek ngapu dah. Kata nak naik agama Tuhan, tak, sebenarnya ada kepentingan kita berlaku. Ngaji ilmu tinggi-tinggi bukan kerana nak sebar ilmu agama Allah, tetapi kerana nak jawatan, nak pangkat, nak gapo. Ada. Sidik dalam perkataan. Jujur kena perkataan, jangan menipu. Kedua, sidqum fin niyah. Sidik benar pada niat. Tujuan kita nak buat ibadat. Tujuan kita belajar, tujuan kita begini, tujuan kita apa dia, semua kena benar kerana Allah Ta'ala. Perkataan benar, niat yang benar, iaitu bahawa semata-mata di dalam hatinya niat itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan, itu nescaya hilang nama benar pada niat. Niat mesti kena benar. Niat mesti kebaikan, jangan niat benda tak molek. Ketiga, sidqum fil azam, yakni benar pada cita-cita. Azam kita tu kerana apa dia? Kerana Allah ke? Kerana apa dia kita semangat belajar? Kita semangat ambil PhD tu kerana apa dia? Kalau kerana Allah lah boleh Allah. Tetapi kalau kerana lain, maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya. Azal nak dapat harta. Azal nak jadi orang besar, orang kaya, apa dia, tetapi untuk berbuat adil atas rakyatnya. Maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka itu dinamakan benar pada cita-cita dia. Cita-cita yang baik ni, cita-cita yang benar ni lagu ni. Bapa dia mau jadi kaya, bapa gapo? Kerana Allah Ta'ala. Bapa dia mau ni cari harta kerana nak bantu orang susah.
Tak ramai orang cari harta kerana nak bantu orang susah. Lah ni cari harta kerana diri masing-masing. Kita masa sesak kita kata nak bantu orang, dia kaya tak bantu orang pun ada juga. Azam tak kuat lagi. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-cita dia. Asal lagi dia niat lagu tu. Ni betagi ni. Masa miskin nak tolong orang, masa kaya tak jadi nak tolong lah. Masa tak ada kuasa, masa tak ada pengaruh, dia jadi orang bawah. Saya nak tolong demo, Apabila ada kuasa, ada pengaruh, tak ada tolong pun. Maka tidak benar pada azam dia. Keempatnya sidik fil wafa. Sidqun fil wafa. Sidqun fil wafa'il bil azam, yakni benar pada menyempurnakan dengan cita-cita dia. Saat ni cita-cita tidak berubah. Sekarang nak tunai apa yang ia cita-cita. Hak tu kena jujur juga. Iaitu bahawa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan dia, yakni tunai apa yang kita cita-cita. Seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Artinya beberapa orang laki-laki yang benar pada barang yang menjanjikan mereka akan Allah Ta'ala akan sesuatu. Dia janji dengan Allah Ta'ala sesuatu, dia buat sungguh. Sebagaimana sahabat dulu kata nak suruh jiwa raga kepada Nabi, azam semangat apabila Nabi panggil untuk suruh jiwa raga. Ketika berperang, sahabat pergi belakang. Ada orang munafik kecek depan Nabi, kata beres, ya Rasulullah saya ikut. Tiba-tiba ketika perang lari pula. Perang ni kita tak perang lagi. Semangat belakang, bunyi bedil sekali menecak berah lari, tak tahu pak mana. Kena jujur. Maka kena berani. Hak tu. Kelimanya sidqum fil amal, yakni benar pada segala, pada amal seseorang, pada zahirnya dan batinnya. Semua perbuatan seperti ada bersama perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Maka orang ini dipanggil perbuatan dia tu benar. Maka jika tiada bersama zahirnya dan batinnya, maka iaitu riak namanya. Pala duduk sembah Allah Ta'ala, pala duduk rokok pada Allah Ta'ala, hati tubuh duduk sujud kepada Tuhan. Nampak macam nak Allah Ta'ala tetapi masih lagi nak kepada sesuatu selain daripada Allah, maka ni dipanggil riak. Yakni buat ibadat ada niat nak tunjuk kepada selain daripada Allah. Biarlah nak tunjuk kepada siapa-siapa dia pun, maka hak ni dipanggil riak, menunjuk-nunjuk. Keenamnya sidqum fil maqamat, yakni benar pada segala makam. Makam ni peringkat. Makam dipanggil peringkat kita dengan Tuhan. Ada orang tahap ni peringkat dia dengan Tuhan. Ada orang peringkat ni dengan Tuhan. Tak boleh buat-buat dah. Makam ni bukan boleh kita pergi ambil di universiti. Ambil di universiti boleh dapat makam ikhlas. Tak boleh. Ngaji PhD nak suruh dapat takwa. Tak boleh. Makam-makam ini orang biasa, orang kampung pun boleh. Sebab apa? Makam ini pemberian Allah Ta'ala, bukan pemberian makhluk. Maka hak ni siapa peringkat ni, hak ni siapa peringkat ni, tu makam di sisi Tuhan. Dan murad dengan makam itu amal yang batin seperti khauf, takut kepada Tuhan. Tak boleh buat-buat ni takut kepada Tuhan. Tetapi kena belajar lagu mana kita nak jadi takut kepada Tuhan. Kita baca azab-azab Tuhan. Azab sama ada azab orang buat maksiat, kita baca, jadi takut. Orang yang meninggalkan semaya kena masuk dalam neraka 80 tahun. Ada kata 1000 tahun. Kita pun dengar takut. Sudah tinggal semaya. Maka kena belajar kena belajar. Lama-lama dia akan mari satu perasaan takut. Supaya kita lah budak kalau tak takut kat orang tu, tak takut kat, tak biasa tengok atu, tak tahu mengenai atu, tak tahu dalam hutan ni ada rimau, ada gapo, dia masuk biasa.
Tetapi apabila orang beritahu kepada dia, jangan main kata dalam ni ada rimau 40 ekor. Taubat lelah nak masuk, ketar gegar. Besok apa dia masuk mula-mula. Kerana dia tidak tahu. Maka sebab tu penting belajar. Apabila belajar, maka dipanggil orang arif lama-lama. Orang yang kenal Allah Ta'ala. Kenal ni sama ada kenal dengan perkataan, kenal dengan ilmu. Tahu Tuhan kuasa, tahu Tuhan hebat, tahu Tuhan gini. Tapi perbuatan kubah hanya. Tidak merasai lagi apa yang ia tahu. Maka perasaan takut dengan Tuhan ni kena belajar. Tetapi tak boleh buat-buat. Apabila kita boleh perasaan takut ni, sudah. Kadang-kadang orang tak boleh tidur. Buat apa? Kerana takut Tuhan. Lepas tu, tak boleh tidur lagu tu. Tak. Kena semaya, kena taubat, kena berzikir. Semata-mata kerana takut Tuhan. Rojak, harap ke Tuhan. Ada orang ni tahu dia memang kena harap ke Tuhan. Lah Tuhan segala-galanya. Tapi nampak hidup seperti tak ada berharap ke Tuhan. Maka orang sakit ni akan berharap kepada Tuhan. Orang yang buat silap akan rasa takut kepada Tuhan. Tapi sebenarnya takut kepada Tuhan ni tak syarat ketika buat maksiat. Ketika buat taat pun kena takut juga ke Tuhan. Takut ibadat yang kita buat tak serupa dengan keinginan Tuhan. Harap ke Tuhan pula. Harap ke Tuhan ni tak syarat ketika buat taat saja kita harap. Hamba berjuruh ni. Harap sudah. Boleh masuk surga. Jangan kata. Orang maksiat pun kena harap ke Tuhan. Maka sifat khauf dengan rojak ni kena ada semacam kita. Dalam semua keadaan kita sama ada keadaan maksiat ataupun keadaan taat kena ada. Dan rida. Reda suka berlaku apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Dan tawakal, serah segala urusan kita. Sekalipun kita nampak kita mentadbir, kita mengaji, kita belajar, kita berusaha cari nafkah, kita berapa, tapi kita tawakal kepada Allah. Apa maksud tawakal? Serah segala apa yang kita buat, apa yang kita usaha, berjaya atau tidak berjaya, serah kepada Allah. Sekalipun ni perbuatan kita ni pun kita serah dah. Misalnya kita nak pandai, nak jadi tok guru, nak jadi orang alim, nak jadi orang kenal Allah Ta'ala, maka kita berusaha dengan belajar. Usaha tu kena ada. Tetapi hati tu menyerahkan segalanya kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Sama ada ketika hasil dia, ataupun ketika kita berusaha ni, kita serah awal-awal lagi. Hati serah kepada Tuhan kerana kita tak mampu buat kita jadi pandai, kita berjaya, kita gapo. Tawakal. Dan lainnya daripada segala amal yang batin yang tersebut di dalam bab yang kelima ini. Semua sifat-sifat tu. Seperti ia mengetahui makna khauf dan makna rajak dan lainnya itu. Serta dirasanya sekalian itu. Dia rasa. Rasa takut. Rasa harap ke Tuhan. Yakni telah jadi segala sifat demikian itu akan tabiatnya. Lagu mana nak buat jadi tabiat? Kena ulai-ulai semacam maka jadi tabiat. Nampak? Bukan buat tabiat. Lain tabiat. Buat apa buat tabiat lagu ni? Tabiat ni jadi darah daging dia dah. Orang dulu kalau belajar satu sifat, dia belajar setahun. Belajar bab sabar. Setahun dia belajar bab sabar. Apabila belajar bab sabar tu, maka dia rasa dia sabar dah tu setahun. Maka pergi jumpa tok guru dia. Pergi jumpa orang kampung biasa. Dia kata lagu mana hamba ni boleh dipanggil orang sabar ke? Hamba ni dapat makan sabar dah ke? Maka pak cik tu kata, tak boleh lagi. Tak boleh lagi ngaji setahun dah ni bab sabar ni. Tak boleh panggil sabar lagi. Tak boleh lagi. Pak cik, pak cik tu pun dia buka kain pelekat dia. Tengok perut dia cabut. Perut dia cabut daripada perut dia. Pak cik lama mana dah? 30 tahun dah duduk lagu ni. Kawan ni nak dapat makan sabar. Makcik ni dia buka kain dia cap ni orang perut dia tubik ni. Nyakit. Lama mana dah sakit ni? 30 tahun. Makcik sabar. Makcik pun tak panggil orang sabar lagi. Tak boleh sabar lagi 30 tahun. Tak pernah mengadu kepada orang, tak pernah mengadu kepada orang. Buku dalam kain dia. Senyap wak lolok tak sakit. Kawan tu nak ngaji setahun bab sabar, nak jadi sabar koya. Nama pula sabirin. Nama sabir pula. Tak ada apa dah. Bukan nama ni, makam. Dia tak boleh buat-buat sabar ni. Mula-mula kita kena belajar. Dulu. Apa yang berlaku?
pujuk hati kita, ya Allah ya Tuhanku, hati aku ni rasa tak sedap dah. Sudah. Kena pujuk juga. Maka dipanggil sabar. Atas pada sabar dipanggil redha. Redha ni Allah tinggi sangat dah. Kita kecek boleh merasai itu payah. Lebih-lebih lagi kita masa ni sedap sabar. Masa ni redanya dengan Tuhan. Cuma sakit sekali. Tahu lah. Lagu mana? Redha ni, orang makam redha ni sama ada sakit kau tak sakit, tetap hati dia lagu tu. Masa duduk lega lagu ni, redanya Tuhan. Sebab tu payah sifat sabar ni, sifat-sifat mahmudah ni kena belajar. Sekali pun kita nampak mudah ya. Kecek mudah, sabar. Tapi Nabi lalu satu kubur, tengok orang perempuan duduk menangis di kubur anak dia baru meninggal. Wah, jerit. Maka Rasulullah pergi ke belakang, Rasulullah kata, sabarlah wahai perempuan. Itina tu boleh-boleh tutup muka duduk jerit. Wah, dia kata, mu kata belakang sabar. Tak kena ke demo. Kalau kena ke demo, pasal jerit supaya hamba juga. Maka Rasulullah dengar lagu tu, Rasulullah pun jalan. Tak tegur. Jauh Rasulullah tu, maka sahabat cuit, perempuan, mu tahu kau dak siapa dia tegur mu saat ni? Tahu. Gapo dia hamba dak tengah menjerit. Dia kata Rasulullah suruh mu sabar saat ni. Rasulullah suruh hamba sabar. Dia pun lari kita mu Rasulullah, ya Rasulullah hamba sabar. Mu suruh aku sabar ni. Hamba sabar. Katanya Rasulullah, as-sabru fi sadamatil ula. Sabar ni ketika mula-mula tempuh musibah tu. Mula-mula berlaku kita ni sabar. Ni jerit 14 jam dah baru nak sabar. Tu panggil pelepah angin dah. Habis dah 14 jam dah jerit selok. Wah, goling apa 3 hari dah duk jerit. Lepas tu hari keempat, sabar. Tak jerit dah. Habis air mata dah. Jadi mula-mula tu tu panggil sabar nah. Sabar ni kita nak benda sebaliknya, tetapi kita dapat hasil sebaliknya. Kita nak sihat, tetapi Allah Ta'ala kita sakit. Kita nak anak kita sihat, nak anak kita molek, tiba-tiba Allah Ta'ala anak kita sakit ataupun mati. Sudah. Maka apabila berlaku lagu tu kena nak kata lagu mana nah. Hak tu dipanggil sabar. Kalau redha, Tuhan mati. Mati beres. Tak marah langsung ke Tuhan. Anak kita mati, mak kita mati, ayah kita mati, orang rumah kita mati contohnya. Maka tak ada perasaan langsung. Mati. Allah, Tuhan ambil dolah barang amanah dia kepada hamba. Hamba tak ada rasa gapo-gapo. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku. Beri masa kepada hamba jaga amanahmu. Habis dah lah. Hamba nak jaga dah. Tapi kalau orang tak boleh nak sabar, tak boleh nak redha, payah benda-benda lagu ni. Dia tak boleh nak buat-buat ni, kena belajar. Kena belajar. Faslun sabi' fi tawakkul, pasal yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Tinggi belakang ni. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuhan suka kepada orang tawakal.